Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Ashraf Hanafi bin Hassan selaku Ketua Kumpulan bagi projek ini. Saya Jared Pong. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rafi bin Juala. Nama saya Muhammad Helmi bin Jafari. Dan teknologis Baby Freskayani alias Izyani binti Kalibon selaku penyelia bagi projek ini. ID bagi kumpulan kami ialah IIC 2022-2153. Produk yang telah kami hasilkan daripada projek tersebut ialah blok paver plastik. Terdapat beberapa hasil inovasi daripada penghasilan blok paver plastik tersebut. Antaranya adalah objektif dan skop kajian, prinsip reka bentuk, analisis data, impak dan nilai komersial. Pernyataan masalah yang pertama adalah kos pembuatan blok paver konkrit. Disebabkan harga simen yang mahal dan tidak menentu di pasaran, meningkatkan kos pembuatan blok paver tersebut. Kedua, pencemaran plastik membahayakan alam sekitar. Negara seperti Indonesia, China dan Malaysia menyumbang 60% daripada 8 juta tan plastik yang memasuki lautan. Dan negara kita sering mengamalkan pembakaran terbuka yang tidak terkawal. Terdapat 3 objektif bagi projek yang telah dijalankan. Pertama, menghasilkan blok paver plastik. Kedua, menganalisis ketahanan blok paver plastik dari segi kekuatan mampatan. Akhir sekali, membuat perbandingan antara blok paver plastik dan blok paver konkrit yang sedia ada. Ini pula ialah carta alir pembuatan blok paver plastik. Pertama, mula. Kedua, membuat penyelidikan projek. Ketiga, mereka bentuk acuan. Keempat, penghasilan blok paver. Kelima, membuat uji kaji kekuatan mampatan. Keenam, membuat analisis data. Ketujuh, memberi cadangan. Dan kelapan, tamat. Seterusnya, skop kajian dari segi saiz, bahan, nisbah dan ujian. Pertama, botol plastik, low density, kami menggunakan polyethylene plastik LDPE. Kedua, pasir, diameter 0.0625 sehingga 2 mm. Ketiga, dimensi, kami menggunakan bentuk segi 6 yang bersaiz 23 cm darab 21 cm darab 5 cm. Keempat, nisbah, kami menggunakan nisbah 1 nisbah 2.3, 1.5 nisbah 2.3, 2.3 nisbah 2.3. Kelima, ujian kekuatan mampatan, julat 25 sehingga 30 MPa. Ini pula penyediaan bahan dan alat, antaranya ialah pasir halus, plastik LDPE, minyak, tong drum, dapur gas, dan acuan blok. Langkah pertama dalam proses pembuatan plastik paver block ini adalah memanaskan tong drum selama 10 menit. Pada masa yang sama, kita boleh timbang plastik dan pasir mengikuti nisbah yang telah ditetapkan, yaitu 1 kilo plastik, 2.3 kilo pasir, dan 1.5 kilo plastik, 2.3 kilo pasir, dan 2.3 kilo plastik, 2.3 kilo pasir. Seterusnya, setelah tong drum telah dipanaskan, plastik boleh dimasukkan ke dalam tong drum sedikit demi sedikit. Pada masa yang sama, ahli kumpulan yang lain akan sentiasa menggaul plastik tersebut sehingga plastik tersebut menjadi pes hitam. Apabila plastik telah dicairkan sehingga menjadi pes hitam, pasir boleh mula diletakkan pada permukaan pes hitam tersebut. Pada masa yang sama, ahli kumpulan yang lain haruslah sentiasa menggaul campuran tersebut sehingga menjadi sebati. Proses ini akan mengambil 20 hingga 45 menit dengan berdasarkan kuantiti bancuhan. Apabila campuran tersebut telah bersedia untuk dimasukkan ke dalam acuan, sebelumnya dimasukkan, acuan haruslah disapu dengan minyak agar campuran tersebut tidak melekat pada acuan. Sebelum campuran dikeluarkan daripada acuan, ia haruslah ditinggalkan selama 10 menit agar
ia menjadi keras dan berbentuk dengan mengikuti acuan. Seterusnya adalah proses pengeringan blok PW plastik selama 2 jam. Selepas 2 jam, blok PW plastik adalah selamat untuk menjalankan ujian kekuatan mampatan. 난 모를 거야. 아마 날 모를 거야. 웃고 있는 내 모습은 진짜가 아니야. 한참을 울었어. 그래야 기분이 나아질 것 같아서. Keputusan analisis uji kaji kekuatan mampatan. Bagi nisbah yang pertama yaitu 1 nisbah 2.3, uratan kekuatan mampatan ialah 28.19 MPa. Nisbah kedua 1.5 nisbah 2.3 mendapat 28.32 MPa. Akhir sekali, 2.3 nisbah 2.3 mendapat 27.65 MPa. Berdasarkan nisbah-nisbah tersebut, nisbah 1.5 nisbah 2.3 mendapat uratan kekuatan mampatan yang tertinggi berbanding nisbah-nisbah lain. Keputusan analisis perbandingan antara blok PW plastik dan blok PW konkrit. Untuk grade, kedua-duanya ialah sama M25 hingga M30. Manakala bahan utama yang digunakan oleh blok PW plastik ialah plastik LDPE dan pasir. Untuk blok PW konkrit pula, bahan utamanya ialah simen, pasir dan batu hancur. Bagi ketebalan, untuk blok PW plastik dan blok PW konkrit adalah sama, yaitu 5 mm. Julat kekuatan mampatan bagi blok PW plastik ialah 24.90 hingga 29.74 MPa. Manakala untuk blok PW konkrit ialah 25 hingga 30 MPa. Antara impak pembuatan blok PW plastik ini adalah menghasilkan inovasi teknologi hijau yang standing piawaian kekuatan dengan produk yang sedia ada. Kedua, mengaplikasi teknologi hijau bahan binaan dalam bidang kejuruteraan awam. Ketiga, mengamalkan kelestarian hijau dengan penggunaan bahan kitar semula. Keempat, mengurangkan sisa pepejal seperti botol plastik. Antara nilai komersial blok PW plastik adalah reka bentuk mengikuti permintaan. Reka bentuk blok PW plastik ini adalah 6 dimensi, yaitu mengikuti permintaan dan memenuhi piawaian. Kedua, nilai estetika. Blok PW plastik boleh direka bentuk dengan mengikuti corak, ketebalan, dan warna yang berbeza. Ketiga adalah ciri-ciri keselamatan. Blok PW plastik adalah selamat digunakan karena ia telah mengikuti piawaian kekuatan dengan blok PW konkrit yang sedia ada. Kesimpulannya, pertama, penghasilan produk berjaya mencapai objektif yang ditetapkan, yaitu menghasilkan blok PW plastik yang telah diuji kekuatan mampatannya. Yang kedua, mencapai standar kekuatan mampatan PW blok konkrit. Dan yang terakhir, menyelamatkan kos dan menyelamatkan alam sekitar karena ianya menggunakan plastik yang terpakai. Itu sahaja pembentaran proyek daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.